الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita sambung balik bacaan kitab sirah kita. Tajuk yang sebelum ini alhamdulillah kita dah selesai, iaitu peristiwa perpindahan ataupun pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa ke Baitullahil Haram, Masjidil Haram di Makkah. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi berada di Madinah. Allah memerintahkan Nabi ketika itu sedang bersolat zuhur di perkampungan Bani Salamah. Nabi pergi di kawasan perkampungan Bani Salamah dan mendirikan salat zuhur yang sekarang ini Masjid Qiblatain. Disitulah peristiwa Nabi bersolat dan turun perintah yang dibawa oleh Jibril mengarahkan umat Islam. Tengah salat itu mereka bertukar arah kiblat daripada salat ke Baitul Maqdis, berpusing menghadap Baitullahil Haram di Makkah. Setelah daripada peristiwa itu, malam ini kita akan bincang tentang Ghazwah Badar Al-Kubra, peperangan yang pertama berlaku dalam sejarah Islam lah. Ini yang nombor satu. Sebelum daripada ni tak ada. Sebab pasal apa tak ada peperangan sebelum daripada Badar, perang Badar? Kerana kedudukan orang Islam yang lemah. Di Mekah bukan setakat ditindas, dibunuh, mereka juga diusir keluar. Jadi untuk orang Islam mengisytiharkan perang, melancarkan peperangan menentang musuh ketika itu tak sesuai, kerana mudarat yang lebih besar. Sebab itu peperangan Badar ini berlaku ketika Nabi berhijrah dan duduk di Madinah. Dan malam ini kita akan tengok kisah Badar dan kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ini, sebagaimana yang dicatatkan dalam buku-buku sejarah, termasuk penulis kitab kita, mengambil sempena nama telaga yang ada di kawasan tercetusnya peperangan. Badar tu nama telaga. Nama telaga. Sebab nama-nama perang ni selalunya dia ada kaitan dengan tempat ataupun peristiwa. Seperti peperangan Uhud yang kedua dalam Islam setelah Badar, sempena berlakunya peristiwa itu di Jabal Uhud. Ahli sejarah menyatakan bahawa Badar ini satu nama telaga yang dikorek berdekatan dengan tempat berlakunya peperangan itu. Jadi kerana dia nak ambil sempena nama telaga tu Badar, dinamakan sebagai peperangan Badar. Dan dalam Al-Quran, peperangan Badar ini disebut oleh Allah dengan nama Yaumul Furqan.
Allah sebut nama Badar ini Yaumul Furqan, hari pembeza. Iaitu kata ulama tafsir, Allah namakan hari Badar ini dengan nama Yaumul Furqan sebagai isyarat bahawa peperangan ini adalah sebagai bentuk untuk membezakan di antara kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan kebatilan yang dibawa oleh orang musyrik. Sebab itu sekali kita akan tengok antara bentuk doa Nabi merayu dan merintih kepada Allah dengan kata-kata yang cukup menggerunkan. Sehingga Nabi kata, "Ya Allah, sekiranya kami kalah dalam peperangan ini, tidak ada manusia yang akan menyembah Engkau di atas muka bumi selepas daripada ini." Seolah-olah nada itu macam nada ugutan, tapi tidak. Kata ulama, nak menggambarkan bagaimana Nabi begitu terdesak mengharapkan kemenangan yang pertama, penentu kepada segala-galanya. Sehingga Nabi kata, "Ya Allah, sekiranya Engkau tidak memberikan apa yang telah Engkau janjikan, tidak mengurniakan kemenangan kepada umat Islam dalam peperangan Badar, Engkau akan melihat tidak ada manusia yang akan beriman dan menyembah Engkau selepas daripada hari ini." Pentingnya peperangan Badar ini, penentu kepada masa depan Islam. Macam kita baru lepas pilihan raya ke-13, banyak orang bercakap inilah ibu kepada segala pilihan raya, penentu kepada masa depan parti politik. Nak habaq kita penting sehingga segala-galanya dikeluarkan. Tetapi yang kita duk bincang ini ibu kepada segala peperangan yang dilalui oleh Nabi. Kalah dalam perang ini, terkuburlah Islam buat selama-lamanya. Sebab itu peperangan ini penentu, penentu Yaumul Furqan. Bilakah berlakunya peperangan Badar? Ia berlaku pada hari Jumaat, tanggal 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Disebut oleh para ulama sejarah, Badar ini berlaku dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, salah satu daripada ceramah yang dibuat adalah memperingati Badar Al-Kubra. Maknanya umat Islam berperang dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Maknanya tahun pertama tu sampai tahun kedua tu perang dah. Maknanya tak ada masa untuk duduk senang, tak ada masa untuk berehat. Tahun yang pertama tu sampai susun sat kehidupan, buat rumah, cari keluarga, menega, bagi bentuk hidup sikit dah tak ketahuan hala. Daripada tinggal kampung halaman, merantau, mai duduk tempat orang. Tahun kedua tu kena berperang. Ini sejarah permulaan kepada agama kita. Ceritanya, pada asal peperangan ini, para sahabat bukanlah bertujuan untuk berperang, tetapi mereka diarahkan keluar oleh Nabi hanya untuk menghalang dan merampas barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan yang bertolak pulang daripada Syam. Asalnya bukan nak perang. Sebab itu yang keluar awal tu 70 orang. Depa ni keluar, kumpulan yang pertama ni keluar, arahan daripada Nabi untuk pergi tahan, sekat dan rampas barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Barang ni adalah kepunyaan orang musyrikin Mekah. Ni cerita dia. Abu Sufyan ni jadi kepala lah.
Abu Sufyan ni. Jadi dia bawa barang-barang orang Mekah ni pi menega di Syam. Dan bila dia dah habis menega, dia nak balik. Dan bila dia nak balik, dia kena melalui Madinah. Bila Nabi dapat tahu benda ni, Nabi telah memerintahkan beberapa orang sahabat, dalam riwayat menyebut lebih kurang 70 orang, untuk keluar, hampa pergi sekat, hampa ambil dan hampa bawa balik. Sebab apa? Sebab kita nak ambil balik apa yang mereka rampas daripada orang Islam yang ada di Mekah. Sebab bila orang Islam keluar pergi Madinah, mereka tak bawa kereta. Ketika mereka berhijrah ke Madinah, sehelai sepinggang segala harta benda yang mereka miliki ditinggalkan di Mekah. Jadi Nabi kata, apa yang kita nak ambil daripada Abu Sufyan ni milik kita. Apa yang ambil? Abu Sufyan, bila dia dapat tahu kata Nabi arahkan beberapa orang keluar untuk nak sekat dia punya rombongan perdagangan dia telah hantar utusan pergi ke Mekah, habaq kata orang muslimin, orang Islam, geng Nabi, cuba untuk rampas barang yang mereka bawa, harta orang musyrikin. Bila dengar saja berita ini, Abu Jahal yang digelar oleh Nabi Fir'aun umat ini, dia telah terasa begitu marah. Sebab seolah-olah menjatuhkan maruah orang musyrikin, orang Islam yang baru berpindah ke Madinah, nak rampas harta. Tapi bukan sangat harta tu yang dia marah tu. Dia marah kepada Nabi SAW dan orang Islam, menyebabkan dia telah mengumpulkan tentera-tentera dan orang musyrikin seramai 1000 orang lebih. Diriwayatkan bila sekali nak masak jamu tentera ni, 7 ke 8 ekor unta disembelih buat kenduri. Bukan sahaja bawa tentera, dengan penyanyi-penyanyi perempuan pun bawa. Pasal nak pi ni lama. Kira mereka pi ni dengan niat nak menghapuskan terus Nabi dan sahabat daripada muka bumi ni. Mereka keluar. Walaupun ada beberapa orang tak berapa nak berani, mereka telah wajibkan untuk keluar pergi berperang. Jadi mereka keluar dengan 1000 bala tentera. Bila Nabi dengar orang musyrikin keluar dengan 1000 bala tentera, dengan persiapan yang lengkap untuk berperang, walau pada asalnya Nabi tak nak berperang, apa yang berlaku? Nabi telah mengumpulkan orang-orang Islam seramai lebih kurang 300 lebih. Ada setengah riwayat sebut 313, setengah riwayat sebut 319. Secara mudahnya 300 orang lebih yang akan berhadapan dengan 1000 orang tentera Quraisy lengkap bersenjata. Keluar. Bila keluar ni tuan-tuan, apa yang berlaku? Rombongan Abu Sufyan ni, bila mereka dapat tahu kata Nabi nak sekat mereka telah tukar jalan lain, menyebabkan mereka selamat. Rombongan Abu Sufyan selamat. Bila selamat, ada beberapa orang daripada musyrikin Mekah bagi cadangan cancel perang. Bukan orang Islam, orang musyrikin. Orang Islam mereka bersedia kalau orang nak serang mereka bersedia. Beberapa orang pemimpin musyrikin Mekah bagi cadangan kepada Abu Jahal dan pembesar-pembesar yang lain, kita cancel perang. Pasal apa? Tujuan kita keluar untuk menyelamatkan rombongan Abu Sufyan. Dan rombongan Abu Sufyan dah selamat. Jadi apa guna untuk kita berperang? Dan yang kita nak bunuh saat ni adalah adik-beradik daripada geng kita, orang Muhajirin. Tapi tuan-tuan tengok, Abu Jahal ni dia bukan kih kata tu, dia kih Muhammad tu.
Walaupun orang bagi pandangan bahawa tujuan matlamat kita untuk menyelamatkan rombongan Abu Sufyan telah tercapai. Abu Sufyan dah selamat sampai ke Mekah. Depa yang keluar, Abu Sufyan balik dah. Kita nak buat perang apa? Orang kata habis duit, habis tenaga, kita berperang dengan orang kita sendiri, keluarga kita sendiri. Abu Jahal kata, tak, kali ini kita akan bunuh Muhammad. Dan membujur lalu melintang patah. Sekali dia keluar, dia tak patah balik. Tetapi dia tak tahu maut sedang menunggu dia. Bila dia keluar pergi, dia pun berkemah di situ. Bila berkemah di situ, tuan-tuan, Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat-sahabat yang ada. Apa yang kita nak buat? Sama ada kita teruskan berperang atau kita balik ke Madinah. Di sini kita belajar satu benda, tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW kata ulama, walaupun dilantik menjadi rasul, pemimpin, baginda tidak pernah meninggalkan untuk bermusyawarah bersama dengan sahabat. Dan kata ulama, tujuan Nabi apabila berlakunya masalah, terutama sekali dalam hal nak berperang, Nabi akan panggil sahabat. Dan cara Nabi bermesyuarat tu cukup, orang kata apa, meraihkan pandangan orang. Sehingga Nabi akan bertanya, apa pendapat kamu tentang hal ini? Sebab itu dalam Islam, salah satu daripada benda yang tak boleh untuk kita tinggalkan, musyawarah, berbincang. Sehingga kan kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, benda yang paling kecil Quran suruh berbincang. Benda apa, tuan-tuan? Isyua. Yang Quran kata, walaupun benda ini pada pandangan kamu ringan, remeh, kecil, tetapi Quran kata wasyawirhum, isunya lah susu, putih susu. Seorang ibu yang dia nak putus susu, menyusu anak dia, Quran kata hendaklah suami, isteri, ayah dan ibu itu berbincang sebelum keputusan diambil. Maknanya bukan isu besar, isu nak putih susu. Orang boleh kata lah susu, isu biasa. Tetapi walaupun dalam benda yang kita anggap tak ada apa, benda biasa, Quran kata hendaklah suami dan isteri itu berbincang. Maknanya tuan-tuan, kalau benda yang begini kecil disuruh untuk suami dan isteri itu berbincang sebelum nak buat keputusan, apatah lagi benda-benda yang besar. Kita duduk dalam jawatan kuasa masjid, dalam jawatan kuasa kampung, dalam pentadbiran apa-apa, dalam negara ke, dalam keluarga ke, kita dianjurkan untuk bermesyuarat. Dan adab Nabi dalam bermesyuarat yang orang kita tak belajar, yang pertama sekali, tak ada mesyuarat sebelum mesyuarat. Ini perangai Nabi. Maknanya bila nak bermesyuarat, nak berbincang, tak ada bincang sebelum bincang. Ini pantang Nabi. Maknanya bila kita nak berbincang itu, kita dah ada keputusan. Dan kita pi dalam perbincangan itu, dalam mesyuarat itu, bukan tujuan berbincang, tapi nak mempertahankan pandangan kita. Kita dah bincang, dah pok-pok kita, okey, hampa nak kata apa? Setuju. Lepas tu bila hari betul yang nak bincang, mereka bukan nak bincang, mereka nak pi habak. Ha, kami setuju. Hampa lagu mana? Itu bukan berbincang, itu habak, taklimat. Ada orang dia panggil, hari ni kita nak mesyuarat pukul 3, pekat mai. Kata kita pun main lah, main dengan idea kita, dengan pandangan kita, dengan orang kata apa, kita punya nak buat lagu mana. Sebab dia panggil nama mesyuarat. Tiba-tiba dia kata, okey hang bahagian susun kursi meja, okey hang sambut tetamu, okey kita nak buat macam ni, okey kita, weh, hang mesyuarat ke taklimat? Keputusan telah dibuat. Apa kejadahnya nak mesyuarat? Bahasa Melayu, bukan bahasa kasar. Sebab itu dalam agama, tuan-tuan, Nabi walaupun dia Rasul, dia terima direct wahyu, dia bercakap terus dengan Tuhan, dia tak buat perangai tu.
dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Khandaq, dia tanya sahabat, kita nak duduk dalam ke kita nak duduk luar? Sahabat kata, kita duduk dalam, kita buat korek parik. Okey, cadangan yang baik. Benda yang tak ada wahyu, tak ada perintah Allah, Nabi bincang. Nabi nak bincang, buat apa dia Nabi, tuan-tuan? Takkan dia nak buat silap? Tetapi kata para ulama, dia buat mesyuarat itu untuk nak ajak sahabat-sahabat, lepas daripada aku tak ada, hampa amalkanlah benda ini. Pertama, adab dalam mesyuarat yang diajar oleh Nabi, tak ada mesyuarat sebelum mesyuarat. Dan yang kedua, tak ada mesyuarat selepas mesyuarat. Sebelum dan selepas. Ini dalam mesyuarat. Okey, ada apa-apa pandangan, siapa yang tak bersetuju, sengak. Tak ada siapa pun nak mewek, tak ada siapa pun nak bercakap. Tapi bila habis bermesyuarat, aku tak bersetuju, apa buat lagu ni, tak reti, mana boleh. Ui, duk menyekang di luar, anak jantan bercakap. Itu kepentingan mesyuarat. Dan Allah sebut, tuan-tuan, yadullah ma'al jamaah. Allah itu bersama dengan jamaah. Maknanya apabila kita bersetuju dalam sesuatu perbincangan, dalam mesyuarat, sebagai keputusan bersama, keluar tu tak ada orang nak petikai, tak ada orang nak tolak, tak ada orang nak komplain, melainkan tiba kepada masa laksanakan. Itu sunnah dalam mesyuarat. Nak bercakap apa, nak tak bersetuju, nak bertengkar, nak berbalah, nak komen dalam mesyuarat. Saya tak setuju, tak apa, bagi pandangan, bagi hujah, dengar, kawan mu pula balah. Okey, setuju, puas hati, keluar, buat. Itu sunnah. Ini adab orang Islam. Sehingga kan pernah Nabi SAW ubah keputusan dia setelah daripada perbincangan tu. Nabi bila dalam mesyuarat, Nabi kata, perang ni kita duduk dalam Madinah, perang Uhud. Itu pandangan Nabi. Nanti kita akan baca. Sahabat bagi cadangan, kita keluar. Sebab apa? Nabi tanya, menyelamatkan Madinah. Kita dapat jauhkan kerosakan. Kita boleh mengurangkan pembunuhan di kalangan orang Madinah. Kalau kita berperang dalam, kita akan teruk. Kita keluar. Nabi kata okey. Yang lain macam mana? Setuju, kita keluar. Bisa ramai setuju keluar, Nabi ikut keluar. Ada beberapa orang yang mai jumpa Nabi lepas tu, silaplah kami, kita duduk dalam. Hak awal Nabi habaq tu betul dah, kita duduk dalam. Yang asal depa cadang suruh duduk luar, yang dipilih keputusan itu, depa mai ubah. Depa kata Rasulullah kita pakai hak awal, hak Rasulullah kata hak awal, kita duduk dalam, tak jadi keluar. Apa jawapan Nabi? Keputusan dah dibuat dalam mesyuarat. Nabi kata bukan menjadi kebiasaan seorang Nabi apabila sudah memakai baju besi untuk mencabutnya keluar. Maksud Nabi, kata ulama, bukan daripada sunnah Nabi untuk bertukar keputusan apabila telah dibuat. Nak bincang, nak buat dalam mesyuarat, dah putus, tak ada. Ini apa yang Nabi buat dalam hidup dia. Kita dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, tuan-tuan, hidupkan budaya musyawarah. Sebab itu dalam hidup orang Islam, apabila dia nak buat keputusan, dua perkara dia jangan tinggal. Yang pertama, istikharah. Yang kedua, musyawarah. Ulama bincang pula, mana dulu? Mesyuarat dulu ke istikharah dulu? Bincang dengan manusia dulu ke bincang dengan Tuhan dulu? Istikharah serah ke Allah, musyawarah dengar pandangan manusia. Ulama bincang. Dua-dua ni bila orang Islam nak buat keputusan, besar kecil, jangan buang. Pertama, musyawarah.
Yang kedua, istikharah. Sebab dua-dua ni berkaitan dengan nak buat keputusan. Tak kira lah bab apa pun. Nak mengaji di mana, nak pi mana, nak buat apa, istikharah. Sehingga Allah menyebut sesiapa yang buat dua benda ni, apabila keputusan telah dibuat, sama ada baik atau buruk yang berlaku, dia tak akan rugi. Katalah dia mesyuarat, dia istikharah, dia buat pilihan, pilihan tu tak kena, Tuhan kata dia tak rugi. Sebab apa? Sebab aku yang pilih untuk dia. Kalau baik, ujian. Kalau buruk, ujian. Okey. Setelah perbincangan itu berlaku, Nabi SAW dan para sahabat bersetuju untuk meneruskan peperangan. وكان مع المسلمين 70 بعيرا يتعاقبون على ركوبها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو لبابة وعلي أبي طالب يتعاقبون على بعير الواحد. الله أكبر. Bila dah sepakat nak keluar perang, yang geng Nabi ni ada 70 ekor unta. Orang 300 lebih. Jadi apa yang mereka buat? Sekok giliak 3-4 orang. Seorang naik dulu, lepas tu macam kita bawa kereta lah, driver seorang bawa, seorang lena. Seorang bawa, seorang lena. Yang untung yang tak hati bawa lena syafaat. Dia kena lagu tu kan. Dia mana boleh satu orang tidur, seorang bawa, tak adil lah. Dia kena tukar. Nabi buat macam tu. Seorang naik, seorang. Nabi kena dengan Abu Lubabah dengan Sayyidina Ali. Abu Lubabah, Sayyidina Ali, Nabi sekok. Mana ada pemimpin macam ni tuan-tuan. Kongsi dengan orang. Dan Sayyidina Ali dengan Abi Lubabah ni bila kena dengan Nabi, dia buat apa? Weh, takkan kita nak duduk di atas, Nabi berjalan di bawah? Mana? Lah ni dia buat keputusan, Nabi naik, kita berjalan. Tak payah tukar-tukar. Gila lah tukar-tukar dengan Nabi. Dia buat beritahu dekat Nabi. Dia berkata, kami tak mau naik, tak payah tukar. Nabi naik terus. Apa kata Nabi? Ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghni 'anil ajri minkuma. Nabi jawab, tuan-tuan, Allah, kalau kita ada bunyi. Sebab itu Nabi ni dia tak perlu untuk buat gambar banyak-banyak untuk orang sayang dia. Dia tak perlu ceramah berdegak-degak untuk orang sokong dia. Dia tak perlu bagi duit berjuta-juta untuk orang sokong dia. Tetapi orang cinta kerana akhlak dan sikap dia. Setengah pemimpin kena buat gambar, kena ceramah hebat, bawa orang sokong, kena huluk, bawa orang nak undi. Nabi dah. Macam mana kita tak boleh terpikat dengan akhlak Nabi? Bila sahabat Abu Lubabah dengan Ali kata, naik, kami tak mau, biar kami berjalan, tak payah tukar. Nabi kata, ma antuma bi aqwa minni. Hampa tak payah duk buat lagu tu. Hampa dengan aku, hampa pun tak boleh nak lawan. Aku kuat lebih pada hampa. Ketika itu umur Nabi dalam riwayat sejarah 55 tahun. 55 ni jangan duk anggap lekeh. Nikah boleh anak Nabi kata, ma antuma, tak payah hampa duk ingat aku ni tak larat, aku letih, tak payah. Nak banding hampa dengan aku, kuat lagi aku pada hampa. Maknanya Nabi kata tak payah. Dia tak pakai. Dan Nabi jawab lagi, sambungan daripada tu, Nabi kata apa? Dan aku amat mengharapkan pahala daripada hampa berdua. Maknanya Nabi kata, pertama Nabi kata alasan Nabi dua. Pertama, aku masih kuat, tak perlu nak tukar, tak perlu nak suruh aku naik terus, tukar. Yang kedua kata Nabi, aku mengharapkan pahala daripada hampa berdua. Maknanya kalau hampa biar aku naik, hampa berjalan, aku tak boleh pahala. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok, Nabi kata kalau hampa biar, hampa tak mau tukar, aku tak boleh pahala. Walhal aku mengharapkan pahala daripada berjalan. Nabi. Allahu Akbar.
jamin syurga, duk fikir lagi pahala. Ini kita kematian seorang daripada jemaah kita yang duk ikut kelas kita kan, Pak Mud Imam Batu Bahar rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin, kan Allah rahmat dia, Allah ampun insyaallah. Demikianlah hidup kita tuan-tuan, dan duk ikut kelas mengaji, mana dia larat, mana dia sakit sekejap, kemudian Allah panggil dia balik. Esok lusa kita akan episod itu, cerita yang berlaku pada saudara kita itu akan datang kepada kita. Kita bukan sampai bila-bila akan ikut kelas macam ni. Kita akan ada masa kita sakit, kita akan mati. Sebelum mati tu, ini yang dijawab oleh Nabi. Tak lama tuan-tuan nak ikut kelas ni pun, kita akan sampai saat sebagaimana yang dia lalui pagi tadi. Maka apa yang dibuat, mereka bertukar dan bersilih ganti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat, orang ramai tengok pemimpin, ketua, rasul bersusah, berpayah dengan orang biasa, mereka tak ada alasan untuk buat benda tu. Lapak sama lapak. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia jadi pemimpin, muka dia kuning. Pasal apa? Lapak. Ketika itu dia Amirul Mukminin. Setelah itu tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan tentera musyrikin, Nabi bertanya kepada orang Ansar kesanggupan mereka untuk bersama dengan orang Muhajirin. Dalam perjalanan itu ada peristiwa yang berlaku. Ada seorang orang kafir yang nak ikut sama berperang dengan Nabi. Nabi tak bagi. Nabi syaratkan kalau nak ikut sama, nak masuk rombongan ini, masuk Islam. Pada peringkat awal dia tak mau masuk, dia hanya nak pergi perang. Nabi kata tak boleh untuk orang yang tidak sama akidahnya dengan kami untuk berperang bersama dengan kami. Sebab tu dalam Islam ni dia bukan kira ramai. Dia tak peduli ramai ke sikit ke. Yang pentingnya tuan-tuan, akidah yang sama. Pertolongan Allah akan turun pada orang yang menjaga akidah. Tapi kalau kita tak yakin dengan Allah, harap pada orang, bersepakat dengan musuh Allah, bertolong-tolongan dengan orang kafir, kita menyandarkan kemenangan kita kepada orang kafir, bergantung kepada orang kafir, Allah Ta'ala tak akan tolong kita. Ini benda yang kita kena faham. Manusia ni, dia dalam keadaan nak perang ni, dia mesti harapkan ramai. Sebab ramai saja yang boleh menentukan kemenangan. Orang yang sikit kalah. Tapi Nabi dalam saat ini tuan-tuan, walaupun dalam keadaan orang yang sikit, kekurangan senjata dan sebagainya, Nabi tak bagi kawan tu masuk. Hang masuk Islam dulu. Sebab itu masa pilihan raya itu, ada seorang calon ni didatangi oleh wakil daripada geng Syiah. Calon ni dia calon di Kedah. Geng Syiah tu mai ni dalam mesyuarat satu parti lah. Dia bagi tahu, dia kata dalam DUN ni Syiah ada lebih kurang 20,000. Dia sebut lah, betul tak betul tak tahu. Dia kata mereka sanggup untuk turun dan mengundi calon ni. Janji bila menang calon ni, kena jaga mereka. Mereka buat tukar ganti macam ni. Apa yang berlaku saya tak tahu, tapi riwayat yang sampai, mereka tawarkan pertolongan mereka. Ada orang kata, tak apa ustaz, kita tipu mereka, suruh mereka undi dulu, lepas kita menang, tangkap mereka.
Kita takut tuan-tuan, kita tipu dia. Dia tipu kita tu. Ada orang kata yang pentingnya dia sokong kita. Dia tu agama apa, Qadiani ke, Syiah ke, Ayah Pin ke, Arkam ke, tak penting. Masuk, kita menang. Lepas tu kita ajak lain. Ini bahaya. Bahaya. Bukan daripada sunnah Nabi. Setelah itu tuan-tuan, berlakulah peperangan yang dijanjikan. Pada malam itu, kata sahabah, kesemua daripada orang-orang Islam tidur berehat, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangun bersolat dan berdoa dengan doa yang masyhur. Nabi doa, tuan-tuan. Doa apa? Doa yang dibacakan oleh Nabi sebagaimana yang kita sebut di awal tadi. Ya Allah, turunkan apa yang telah Engkau janjikan. Berikan kemenangan kepada orang Islam daripada malam. Dan sekiranya orang Islam tak menang dalam peperangan ini, tidak ada orang yang akan menyembah dan beribadah kepada Engkau selepas ini. Kata sahabat, Nabi berdoa daripada malam sehingga keesokan paginya, mengangkat tangan. Sebab itu kata para ulama, antara waktu yang mustajab doa ketika tercetusnya peperangan. Itu salah satu daripada waktu yang mustajab doa, waktu perang tengah tercetus, suasana perang. Yang kedua, kata sahabat, Nabi angkat tangan sehingga kelihatan ketiak Nabi yang putih, menunjukkan angkat tangan salah satu daripada adab berdoa. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, Innallaha hayyun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu malu apabila seorang hamba mengangkat tangan dan dia menarik tangan dia tanpa diberikan apa yang dia minta. Nabi angkat tangan sehingga kain jubah selendang dia jatuh. Abu Bakar mai daripada belakang, angkat letak balik, dan Abu Bakar kata, sudahlah, cukuplah, Allah Ta'ala akan beri kita kemenangan. Berhentilah doa ya Rasulullah, cukuplah. Adab dalam berdoa, bersungguh-sungguh, minta sampai dia tak sedar, kata kain dia jatuh. Sebab itu Allah sebut dalam hadis yang lain, tidak, la yaqbalullah, Allah Ta'ala tidak akan menerima doa min qalbin walah, daripada hati yang lalai. Doa main-main, doa tanpa faham maksud, doa yang tak keluar daripada hati, la yaqbal, Allah Ta'ala tak akan terima. Keesokannya Allah Ta'ala menurunkan hujan, hujan rahmat. Sebab itu hujan ni rahmat. Bila hujan turun, kita disuruh sebut apa? Mutirna bifadlillah. Bila hujan turun, sunnah baca zikir ni, mutirna bifadlillah. Hujan turun rahmat dari Allah. Allah sebut tentang peristiwa hujan turun pada pagi peperangan Badar dalam surah Al-Anfal ayat 12. Apa dia? Allah kata, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a liyutahhirukum bihi wa yudhhiba 'ankum ar-rijsa asy-syaitan wa liyurbit 'ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam. Kami menurunkan bagi kamu air daripada langit untuk menyucikan kamu dan menghilangkan kotoran syaitan dan mengikat dan menetapkan kaki-kaki kamu. Maknanya ayat ini turun, kata ulama, untuk menghilangkan rasa gerun di hati orang Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong Nabi dengan menghantar 1000 malaikat. Dalam peperangan ini Allah janji pertolongan dia, Allah hantar 1000 malaikat. Sehingga dalam riwayat menyebut, bila sahabat ligan satu orang musyrikin, tengok-tengok kepala dah tergolek jatuh.
Pedang tak lepas lagi. Dan Abbas Abdul Muttalib, poknakan Nabi masa tu, dia tak Islam ni. Ketika mana dia ditangkap, dia kata yang menangkap aku bukan orang Islam, tapi satu orang lelaki yang cukup tampan, putih, yang aku tak pernah lihat. Sahabat Nabi kata, "Tak, aku yang tangkap." Nabi kata, "Tidak, yang menangkap dia adalah malaikat." Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan, jumlah malaikat yang turun peristiwa perang tu, Allah kata mumiddakum bi alafin minal malaikah, dan kami bantu mereka dengan 1000 malaikat. Kalaulah kita fikir akal kita, tak payah buat sampai 1000, banyak sangat. Kalau Allah Ta'ala hantar Jibril saja, cukup cekerah orang kafir. Sebab bila kita belajar dalam hadis, sifat Jibril itu dengan sayapnya yang besar, dengan badannya yang besar, dengan kekuatannya, apa perlu sampai 1000 malaikat? Yang nak lawan pun bukan ramai, 1000 orang kan? Tetapi Allah sebut kami hantar 1000 malaikat. Tapi kalau kita fikir, tak perlu sampai 1000. Di sini kata ulama, apabila mereka menafsirkan ayat 1000 malaikat itu, maka sebut Allah nak mengajar manusia, walaupun pertolongan Allah itu datang, tetapi Allah tetap mewajibkan usaha. Usaha ni maksud dia apa? Dah turun malaikat 1000, sepatutnya orang Islam duduk belakang, bancuh kopi ke, makan kurma ke, sembang balut okok daun ke. Nak pergi perang buat apa lagi? 1000 malaikat tu ada. Yang kita nak pergi kalut, angkat senjata, nak pergi kalut perang, nak pergi kalut panah, nak pergi kalut bunuh, pasal apa? Turun malaikat 1000 tu, selesai ke, tutup buku, balik dah. Walaupun Allah kata dia akan tolong dan dia hantar malaikat, tetapi orang Islam tetap kena perang. Dan ada yang terkorban daripada kalangan orang Islam. Usaha wajib dalam Islam. Apapun pekerjaan kita, cari nafkah, mengaji, tak ada shortcut. Dalam Islam tak ada kita duduk atas kerusi, sila panggung, rehat, tunggu Allah Ta'ala turun. Tak ada. Sakit ke, miskin ke, susah ke, Allah Ta'ala tak akan ubah, melainkan kita nak kena mula usaha. Mengaji, belajar, ada syarat dia, usaha dia. Sakit, kerja, semua itu sunnatullah. Tak ada yang kata duduk saja Tuhan akan tolong. Tak. Sebab itu cerita-cerita mengarut yang kata Allah Ta'ala angkat pi letak, Allah Ta'ala bawa mai, tak ada. Itu pengajaran yang besar. Setelah berlakunya peperangan ini, Allah sebut tentang Ahlul Badar. Ini kita tengok kelebihan sahabat yang ikut Badar. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-123, Allah kata, "Laqad nasarakumullahu bi Badr wa antum azillah." Sesungguhnya Allah telah menolong ahli Badar ketika mana mereka berada dalam keadaan yang lemah. Kata Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah, pertolongan yang dimaksudkan oleh Allah adalah Allah memuliakan Islam dengan kaum muslimin apabila menghancurkan syirik dan pendukungnya, walhal ketika itu orang Islam yang terlibat hanyalah sedikit. Allah memuliakan Rasulnya, memenangkan wahyunya, dan telah mengembirakan Nabi dan pengikutnya, dan telah merosak dan menjahanamkan syaitan dan pengikut mereka. Dan kegembiraan yang paling besar adalah terbunuhnya Abu Jahal dalam peperangan itu.
Dia yang paling gila nak perang. Dia yang paling bersemangat. Dan dia yang paling yakin menang. Dan sebelum nak pergi berperang, dia berdoa. Itu kemah Abu Jahal ni, yang orang kita tak tahu. Abu Jahal dalam riwayat yang sahih dalam sejarah menyebut, pagi dia nak berperang tu dia angkat tangan doa. Doa dia apa tuan-tuan? Ya Allah, tolonglah kami. Tengok. Di sini bukti bahawa orang kafir pada hakikatnya mereka mempercayai Allah, tetapi rosak bila mereka mensyirikkan Tuhan. Dan dia kata pula Allah kena tolong depa, pasal apa tak boleh tolong Muhammad. Dia sebut, dia kata apa? Dia kata, ya Allah, engkau kena tolong kami menang hari ni, sebab engkau tengok siapa yang paling banyak putus silaturahim. Dia mengadu kat Tuhan. Dia kata kena tolong dia sebab Muhammad punca pada putus silaturahim. Maknanya silaturahim ni memang budaya Arab. Dan pasal Nabi lah putus anak dengan mak, putus pak dengan anak, putus adik-beradik. Sebab apa? Sebab sebahagian masuk Islam, sebahagian lagi tetap dengan jahiliah. Dan bila meletusnya peperangan ini, ada yang bila dia nak bunuh ayah dia, yang dia nak ketak anak dia. Abu Jahal kata, tengok siapa dia punca benda ni, kena tolong kami. Kita pergi minta kat Tok Kong siap. Kemah lagi Abu Jahal nampak ni. Dia tak minta kat berhala dia. Dia ya Allah. Dan akhirnya dia terbunuh dalam peperangan itu. Dan sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, pertama, mereka adalah umat yang terbaik dalam sejarah. Berdasarkan hadis Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, salah seorang sahabat yang ikut perang namanya Rifa'ah. Kata Rifa'ah, Jibril mendatangi Nabi dan bertanya, apakah pandangan engkau terhadap orang yang mengikuti perang Badar? Jibril pergi kat Nabi dan Jibril tanya, orang yang ikut hang perang Badar ni, hang rasa mereka ni apa dia? Maka jawab Nabi, mereka adalah orang Islam yang terbaik. Jibril jawab, ya, kerana malaikat yang Allah hantar adalah malaikat yang terbaik. Dan malaikat yang terbaik itu bersama dengan orang yang terbaik. Kedua, dosa-dosa ahli Badar diampunkan oleh Allah. Salah satu benda yang berlaku 6 tahun setelah peristiwa perang Badar, ada sebuah peristiwa yang berlaku. Umar Al-Khattab meminta izin agar dibunuh seorang yang dianggap pengkhianat. Siapa dia? Disebut dalam sejarah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ni dia ikut perang Badar. Kita dah baca cerita dia. Dia khianat. Dia tulis surat pecah rahsia. Umar minta izin nak pancung dia, Nabi tak bagi. Sebab kata Nabi, Allah telah mengampunkan dosa ahli Badar. Hatib buat salah, Nabi tak hukum, sebab Allah ampunkan ahli Badar. Yang ketiga, mereka termasuk daripada penghuni syurga. Ini sebagaimana dalam satu hadis riwayat Bukhari, seorang ibu, anak dia bernama Harithah bin Suraqah, dia gugur dalam medan Badar. Mak Harithah datang pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Harithah ni mati dalam perang Badar. Dia duduk tahu mana? Kalau dia duduk dalam syurga, aku pun hati dia mati pun. Dia duduk tahu mana? Kata Nabi, sesungguhnya Harithah sedang berada di dalam syurga Firdaus, paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Itu beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada Ahlul Badar. Peristiwa yang pertama berlaku dalam Islam, dalam keadaan tentera yang sikit, berperang dengan ahli keluarga,
Mereka yakin. Sehingga kan bila nak meletusnya perang itu, Nabi tempik satu perkataan pada sahabat yang nak keluar tu, kan? Bila nak meletusnya perang tu, pasal perang tu mengadap, Nabi kata apa? Bangun dan pergilah menuju syurga yang luas. Sahabat yang tengah duk makan buah kurma tu, nak pergi perang makan tu, dia tanya dekat Nabi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dia ambil buah kurma dia makan lagi. Bila dia dengar seluas langit dan bumi, dia lontak buang. Dan dia kata apa? Cukup lama untuk aku hidup dan makan kurma ni sampai habis. Bila dia pergi perang, kata Nabi, dia antara orang yang pertama terkorban. Sahabat ni bila dia pergi ke depan tu, dia nampak syurga, bukan dia nampak pedang. Sebab itu tuan-tuan, Islam ketika mana zaman Umar, 2/3 daripada dunia ini di bawah kaki orang Islam. Mudah-mudahan peristiwa Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan jadi pengajaran untuk kita. Kita berhenti dahulu setakat ini. Kita bagi laluan pada azan. Kita ada soalan insya-Allah. Bolehkah pakaian yang dicuci dengan cara dry cleaning dipakai untuk solat? Ini kita dah jawab. Dry cleaning ni basuh, cucian kering. Dalam hal ini, ulama bincang tentang cara menghilangkan najis. Pakaian yang kita basuh tu kerana dia bernajis. Ada ulama yang menganggap tidak sah dan tak boleh menghilangkan najis melainkan dengan air. Maknanya basuh hanya sah guna air. Jadi kalau basuh selain daripada air, walaupun tak ada najis, tak sah, kerana dia tak guna air. Itu pandangan yang pertama. Maknanya kalau ada najis, kena cuci dengan air. Kalau kita cuci dengan benda lain, kita basuh dengan angin ke, dengan udara ke, tak pakai. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ulama buat keluar kata, antaranya Ibnu Taimiyah yang antara yang sebut dalam kitab dia Majmu' Fatawa, dia kata yang pentingnya kita nak hilangkan najis. Sebab tak sah dan tak boleh kita guna baju yang ada najis. Jadi kalau kita nak buang najis, kalau kita guna air, guna benda lain, yang penting hilang tak najis tu. Kalau hilang, guna lain pada air pun tak apa. Dia bukan guna kepala otak dia, dia buat main dalil juga. Dia kata Nabi basuh berak kadang-kadang dengan air, kadang-kadang dengan batu. Yang pentingnya najis itu hilang. Dan Nabi sebut, kamu boleh menggunakan apa benda sekalipun yang kesat, kecuali tulang dengan najis yang kering. Contoh tek lembu kering. Tek lembu kering dia kesat tak? Dia kerah. Boleh tak kita ambil tek lembu kering untuk tonyoh atau basuh najis kita? Tak boleh. Walaupun dia kesat, tapi dia ada najis. Satu lagi tulang, sebab dia adalah makanan jin, saudara kamu. Tapi Nabi bagi kebenaran untuk cuci najis, istijmar dengan batu, tak guna air. Sehingga dalam mazhab Syafi'i sebut paling bagus guna air, boleh guna batu, paling afdal dua-dua. Terbaik guna air. Tapi kalau nak guna nak guna batu saja tak apa. Air dengan batu tu gabung. Contoh macam ni. Relah dengan tisu dulu. Dalam mazhab Syafi'i, relah dengan tisu dulu. Kemudian daban ke atas dengan air. Kemas. Tapi kalau nak guna air saja, tapi kalau guna air dan tisu jamaah sekali, A+. Tapi kalau guna tisu saja, sah. Tisu dia sah, tak ada masalah. Bukan Cina Makau, adalah hadis.
toilet tisu. Kan? Jadi kata Ibn Taymiyah, kesimpulan yang kita boleh buat daripada cara Nabi bagi kita buang najis ni apa dia? Yang pentingnya najis tu hilang. Jadi dalam bab ni dia kata, kalau kita basuh dengan baju, kita basuh dengan air, kita basuh dengan apa-apa, ataupun kita kena air kencing, kita pergi gantung di penyidai, kita nak basuh hasil, tak mau campur dengan baju biasa, kita terlupa seminggu, baju sidai tu tak basuh, kena kencing, pergi tengok kering, tak ada bau kan. Hujan turun, lepas tu tak ada hujan pun kering kan. Bila dia kering, dia panah ni, dia hilang. Kita fikir, hilang lah, tak ada bau, tak ada kencing lah. Bolehkah guna? Tak ada najis, tak ada tak ada hukum. Tak boleh pakai sebab ada najis. Tak ada najis boleh pakai. Faham tak? Pasal itu hukum ni dia ada dengan adanya illah. Contoh arak mabuk. Pasal apa haram? Pasal mabuk. Kalau dia tak mabuk, haram tak? Tak haram. Ni nama apa ni? Sea Master. Sea Master. Kita tubuh Taisong apa Skasberg, haram tak? Tak, pasal ayak tak mabuk. Mabuk itu pada sifat ayak tu, itu haram. Sebab itu kita boleh makan benda-benda yang tak mabuk. Tapi kalau benda tu mabuk, walaupun dia bukan arak, dia hukum sama dengan arak kan. Itu sifat dia. Faham? Tapi babi dia tak ada pasal, dia memang haram. Faham tak? Arak pasal apa haram? Pasal mabuk. Tak mabuk ni makna ayak tu tak mabuk, bukan orang minum tu tak mabuk. Dia kata aku minum 2 botol tak mabuk, 3 botol baru mabuk. Takat 2. Bukan begitu. Dia salah faham. Tak mabuk itu ayak tu. Maknanya siapa minum banyak mana tak mabuk. Dia tak, nama dia sebab itu kita sebut hari tu ni isu alkohol dalam tapai ada. Tapi orang makan tapai tak mabuk. Orang makan tapai banyak mana pun dia tak mabuk. Mabuk orang makan banyak. Kan dia jadi guna bila makan banyak kan? Kenyang lah. Dia tak mabuk. Makanlah tapai banyak mana? Tak mabuk. Kan? Tapi babi dia tak ada pasal. Dia mantah ke, masak tomeh ke, buat masak lemak ke, dia haram. Pak dia kata dia kalau yang mantah haram pasal ada kuman. Tapi kalau kita bakar kuman mati habis tak haram. Dia bukan kata kuman, dia babi tu sendiri haram. Jadi isu ni khilaf. Dry cleaning yang tak guna air, guna cecair ke apa ke, tengok najis ada tak ada? Tak ada. Okey. Yang penting najis tu. Fatwa Palih pun saya rasa macam tu. Boleh cek. Adakah bacaan bismillah perlu dibaca pada tiap-tiap kali hendak baca ayat Quran dalam salat? Tak perlu. Tidak perlu. Bismillah ayat dari surah Al-Fatihah. Walaupun itu pun khilaf. Bismillah kita ambil pandangan yang paling kuat. Bismillah sebahagian daripada Fatihah. Maknanya bila kita nak baca Fatihah, salah satu ayat dia adalah Bismillah. Kena baca Bismillah. Cuma adakah perlu untuk kita membaca surah dimulakan dengan Bismillah? Tak perlu. Sebab kita boleh menganggap Bismillah Al-Fatihah itu sudah cukup. Dan ada juga di tengah-tengah ayat yang kita baca kan. Satu kita baca. Sebab Bismillah ni dia duduk di permulaan ayat. Misalnya kita baca surah baru, Wattini wazzaitun. Sunnah kalau kita nak baca surah baru, kita baca Bismillah. Kalau kita tak mau baca, tak apa. Sebab dia pakai Bismillah yang awal tadi. Tapi kalau kita baca yang tengah-tengah, seperti kita tebuk tengah. Misalnya kita ambil Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dia bukan surah baru.
dia adalah setengah ataupun ayat yang berada di tengah surah. Ini tak perlu untuk kita baca bismillah. Adakah zikir selepas salat beramai-ramai datang dari Imam Syafi'i seperti yang dihujah oleh golongan tertentu? Adakah zikir selepas salat beramai-ramai? Zikir lepas salat memang ada dalam hadis. Zikir lepas salat memang ada dalam hadis. Zikir seperti Nabi membaca astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Itulah hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. Nabi berzikir lepas daripada salat. Itu sabit. Bentuk bagaimana Nabi berzikir itu, kebanyakan hadis menyebut secara perlahan. Ada hadis yang kata derah. Hadis Bukhari dari Ibnu Abbas. Ibn Abbas kata, aku tahu orang habis semayang bila aku dengar orang berzikir. Hadis Bukhari. Imam Syafi'i kata apa? Kata Imam Syafi'i, maksud hadis derah itu ketika Nabi mengajar jamaah. Sebab hadis lain mengatakan Nabi memerlahankan zikir. Ibn Abbas habaq derah itu maksudnya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam buku dia Al-Um, dia kata itu adalah tujuan Nabi nak mengajar. Macam Nabi semayang atas mimbar. Semayang atas mimbar ni boleh ke tak boleh? Semayang atas mimbar ni tak boleh. Nak semayang atas mimbar, tuan-tuan pernah semayang pun atas mimbar. Tapi pasal apa Nabi semayang atas mimbar? Kalau semayang bawah, orang belakang kelih dah. Orang belakang tak kelih. Nabi naik sikit atas mimbar. Tujuan dia bukan sunnah semayang atas mimbar. Sebab ni Tok Imam habis semayang, naik piduk tangga mimbar semayang. Pasal apa ni? Sunnah semayang atas mimbar. Silap pijak jatuh tergolek. Sunnah. Nabi naik atas mimbar itu bukan nak habaq kata sunnah semayang atas mimbar. Tujuannya nak bagi orang kelih. Apa tujuan bagi orang kelih? Mengajar. Mengajar ni kena bagi orang nampak. Kata Al-Imam Syafi'i, bagi kuat itu nak bagi orang dengar. Tapi kalau 50 tahun mengajar tak boleh-boleh juga, benar. Faham tak? Benar. Berapa lama dah kampung ni zikir ramai-ramai? Si ingat saya panak-panak dia, saya baru pencin di 60 tahun dah, kecil-kecil tu zikir. 60 tahun tu Imam Pajak pun tak boleh-boleh juga. Tak boleh, sampai kena buat ayat. Patut kita ni seminggu 2 boleh. Pasal itulah ni kita boleh guna alternatif lain. Gantung poster zikir sunnah lepas salat. Zikir sunnah lepas salat. Dan kita tengok cara zikir lah pun bukan nak ajar. Orang nak ajar ada ke cikgu-cikgu ajar tu. Ni 2 kali 6 kali 7 ni tolak 8 bagi 9 apa semua ni okey kena ni. Ada orang ajar itu. Orang ajar ni satu bagi clear, bagi jelas. Doa pun doa, bagi doa elok kan, doa bagi dengar. Ini makmum kalau kita tanya, Tok Imam baca apa? Tak tahu. Hang minta apa? Aku harap Tok Imam. Tu yang kita duk pemain tu. Tok Imam tak main. Tok Imam cuti. Tok Bilal ganti. Nak doa apa? Dia tanya makmum. Oi, hang duk lama dah amin takkan tak tahu? Aku amin ni aku tak tahu. Tok Siap kata mai aku pergi baca. Hang boleh? Bukan payah mana. Tok Siap pun ambil mic. Dah Tok Imam tak pergi. Tidak Tok Imam duk baca doa. Tok Siap pun angkat tangan. Ya Allah, minta lagu mana yang Tok Imam duk minta dah lama ni. Alhamdulillah. Kita pun dah doa hari-hari dah doa. Bukan payah nak angkat. Lagu kemarin nak ulang segan hakikatnya itulah yang orang kita buat bukan dia tahu pun. Amin 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 amin. Pegang tangan sehari, tarik pergi keluar. Weh, hang doa hari-hari tu minta tak tahu. Tu imam minta apa? Tak tahu. Macam mana tuan-tuan tak tahu boleh doa? Doa ni kena tahu. Kita nak minta kena tahu. Kita pergi pejabat kerajaan. Kani tanya, nak ambil apa Pak Cik? Tak tahu.
Nak ambil benih padi ke nak ambil baju? Tak tahu. Oh. Tak lama orang telefon buat. Nak minta. Mai ni nak buat apa? Nak minta. Nak minta benih padi ke, nak minta baju ke, nak minta racun ke? Tak tahu. Nak minta tak? Nak minta apa? Nak minta lagu orang duk main minta. Orang nak main minta ni ramai. Ada main minta baju, ada main minta racun, ada main minta benih padi. Orang duk minta tu. Kita dengar pun lemah perut tu. Tambah dengan Tuhan kan, bagi cermat kan, bagi ada adab kan. Minta bagi tahu, bagi ketahuan lah kita minta apa. Bagi ketahuan. Cukup lah kot setakat itu. Kita angkat. Kalau kita pergi tempat orang baca doa, kalau kita pergi ke tempat orang membaca doa kunut, kita angkat. Jangan menyelisih imam. Angkat. Tidak ada masalah dalam bab itu. Kita pergi salat, imam angkat tangan, kita angkat, kita doa, kita amin. Itu yang disebut oleh para ulama. Tempat tak angkat kita angkat, tempat angkat kita angkat. Jangan menyelisihi imam. Kalau kita jadi imam di tempat tu, kita buat macam kita. Kita buat macam kita. Kita jangan ikut orang. Kita imam. Aku imam. Dia kata, awak tak angkat kunut. Hang imam ke aku imam? Dia minta lebih tu. Tak ada. Dalam bab ni pemerintah ke tak pemerintah, benda tu tidak ada hadis tentang angkat kunut dalam salat subuh. Hadisnya dhaif. Dia bukan pemerintah ni, dia berdasarkan apa yang ada dalam hadis. Ini tu kita nak ikut. Contoh kita pergi semayang di RNR Gurun. Polis tak ada RNR kan? Kita semayang di Gurun, semayang subuh. Kita orang jadi imam. Kita abang, saya orang polis lah, nak ikut ni. Saya tak baca ni, abang. Kalau tak mau ikut saya, nanti orang lain jadi imam. Pada saat lagi dia sujud sahwi kan? Dia sujud sahwi. Kita kata sujud apa? Saya tak lupa, memang saya tak baca. Tak, saya lupa. Tak apa. Dia nak buat ni. Kita tak payah bertengkar. Tak payah duk pi nak bertengkar isu kunut ni, isu kecil. Dia angkat, kita angkat. Dia angkat, kita angkat. Kan? Depa bila pergi semayang di masjid terapung, depa sujud sahwi kan. Ini menyelisihi imam. Sujud sahwi hanya dibuat ketika mana lupa. Kalau imam tak buat, kita tak perlu untuk buat. Itu penambahan dalam salat. Lebih teruk daripada tu, depa buat jemaah semayang lain pula. Maknanya semayang tadi ni, kalau orang buat semayang lain, ada tak buat semayang lain, maknanya semayang tu batal. Padahal kunut ni hanyalah perbincangan furu', perbincangan cabang. Dia tak melibatkan rukun semayang. Buat pun tak apa, tak. Dia bukan macam Fatihah, tak baca batal. Dah. Jadi kita kena tahu kedudukan isu tu. Dia bukan isu pemerintah suruh ke apa dak. Dia isu benda tu bukan daripada Nabi SAW. Okey. Setakat itu dahulu kita tazkirah malam ni, mana manfaat kita, insya-Allah hadis-hadis kita baca malam ni kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.